Kaedah keluar pasaran. Satu sistem dagangan hendaklah mempunyai elemen-elemen yang berikut. Sistem dagangan. Ni benda wajib yang ada dalam satu sistem dagangan. Saya nampak saya type ni slow. Lagi cepat kalau saya pergi type. Okey. Satu sistem khususnya ada dua elemen. Ada dua elemen dalam satu sistem dagangan. Okey. Yang pertama adalah kepada teknik ataupun model pasaran. Ni elemen pertama dia. Kalau teknik anda tak ada elemen-elemen yang saya sentuh ni, then you have to rethink about apa yang anda buat dalam dagangan. Ini adalah teknik. Yang kedua kepada satu sistem dagangan dan crucial kepada satu sistem dagangan adalah kepada model posisi. Ini adalah bahagian kedua. Kita belum sentuh banyak kepada model saiz posisi. Kalau anda ikut saya tunjukkan. Ni nota-nota lama kita. Tahun 2018, tahun 2019, saya banyak sentuh benda-benda ni. Anda tengok yang lama webinar slide. Ada tak saya simpan yang lama ni? Instructor archive. Open source. Ni yang lama kalau nak tahu. Kita akan cerita benda ni dalam starting daripada bulan 7 nanti. Ni slide lama saya tunjukkan. Lama dulu kita banyak sentuh benda-benda ni. Money personality type, anda mana satu? Ni benda-benda yang kita sentuh dulu bahasa English kalau nak tengok. Semua ni kita banyak sentuh benda ni sahaja. Dulu saya banyak sentuh benda-benda ni saja. Notional, apa itu notional, dan position sizing, bullet method, kepada sistem bagaimana kita menguruskan. Kita akan sentuh banyak benda-benda ni apabila bulan 7 nanti. Sebelum nak sampai kat sini, anda kena dah test out sistem anda. Boleh Ustaz? Teknik anda dah tahu. Kalau saya tanya, apa ekspektasi sistem anda sekarang? Adakah dia perform dalam jenis market apa? Jadi sebelum sampai kepada model saiz posisi tu, anda dah ada data untuk teknik anda. Anda cuma dapat untuk kumpulkan data teknik anda kalau anda ikut teknik anda. Dan itu cuma boleh berlaku kalau anda cuma buat benda berulang. Bukannya trade dan take dan pergi tenung. Ini dah tak boleh ni keluar ni. Ini dah cukup keluar ni. Main ikut perasaan. Itu bukan trading, minta maaf. Anda ceritalah skill macam mana pun. Sebab, contoh, Ustaz Jebeng, Rosdi, Farouk, siapa pemain bola yang terhebat di dunia sekarang ni? Siapa? Kalau tanya saya, tak ada player lain sehebat Mo Salah. Betul tak? Tak ada. Memang ada. Anda letaklah siapa? Gakpo. Gakpo mungkin nombor 2 lah. Nunes nombor 3. Dan bawah-bawah tu kita ada siapa? Bape. Apa nama dia? Messi. Tu bawah-bawah tu lah. Atas-atas tu kita ada Mo Salah. Nombor 2 Gakpo. Nombor 3 Nunes. Tu contoh. Boleh?
Okey. Tu contoh. Mana tak ada player lain lebih hebat daripada orang? Tak ada. Kalau harap tim satu tu lagilah kan. Orang main Champions League, dia sibuk Piala Pulau. Kesian. Okey, tu contoh. Ford itu kereta malah. Ford Mustang. Kani. Saya tak tahu. Kalau tim yang satu lagi yang hitam putih tu saya tak berapa tahu lah, Farouk. Tak berapa tahu. Contoh. Okey. Apa? Even player macam Mo Salah ada masanya naik dan turun, biarpun skill dia tinggi. Faham tak? Skill tinggi macam mana pun ada masanya dia shoot. Mungkin kalau masuk satu gol, tapi biasanya kalau Salah ni, kalau dia shoot masuk, dikira lebih kurang macam 5 ataupun 10 gol. Itulah hebatnya Mo Salah. Kalau tak, tu pun 1 gol 1. Itu bila skill tetap tinggi, tapi ada masanya dia down. Faham tak? Faham? Jadi bila anda kata anda trading menggunakan skill kita ada naik, ada turun, biarpun anda mempunyai skill yang tinggi. Faham tak? Satu, anda tak dapat guna skill dalam trading. Skill anda adalah apa sebenarnya skill yang kita ada? Skill kita adalah untuk ikut teknik. Faham tak? Skill kita adalah untuk ikut teknik dagangan, untuk tak buat kesilapan dalam trading. Kesilapan dalam trading bukannya bila kena stop loss. Kesilapan dalam trading apabila kita tak ikut teknik kita. Itu kesilapan kita dalam trading. Faham tak? Boleh? Rashford. Siapa tu? Rashford. Kereta ke, basikal ke, gasing ke, guli tu wala. Saya tak berapa kenal. Kalau Port. Dia kampung nombor 3 ke nombor 6? Okey. Jadi kita sentuh dulu kepada teknik Sebelum nak buat model saiz posisi, anda kena dapatkan parameter untuk teknik anda. Sebelum nak sampai kepada parameter tu, nombor satu teknik, hendaklah jelas bagaimana anda menyatakan trend tu dah berlaku. Sama ada teknik anda, kenal pasti teknik anda untuk trending market, ataupun sideway market. Market dua je. Dia tengah trending ke, dia tengah buat sideway, itu je kan. Of course ada, kalau nak pecahkan ada jenis-jenis dia. Cycling market, cycle market, market yang trending dengan laju, market yang trending dengan sederhana. Sideway, ada yang sideway volatile, ada yang sideway quiet. Tu nanti kita akan sentuh mengenai market type ni teknik anda untuk market type apa? Definekan jenis pergerakan macam mana yang teknik anda akan trade. Ni kita akan masuk dalam lagi Lepas raya nanti kita akan sentuh banyak mengenai market type ni. Anda identify untuk sistem 3711, dia cuma trade kepada trending market. Cycle, market cycle, cycling market. Okey, itu yang pertama. Anda cuma trade bila market type berkenaan terbentuk ataupun dijangka akan terbentuk. Bukannya semua lekuk kau pergi masuk. Faham? Anda gunakan candlestick teknik dalam sideway market. Aduh, faham tak? Itu tak dapat.
Kan? Itu tak dapat. Dia ada dua je candlestick. Yang pertama continuation pattern, yang kedua adalah reversal. Faham? Jadi kalau anda gunakan dalam teknik anda adalah kepada candlestick, itu cuma untuk trending market. Anda gunakan contohnya seperti moving average. Moving average tu adalah untuk mengenal pasti trend. Itu indikator trend. Faham tak? Bollinger Band. Bollinger Band untuk mengenal pasti momentum. So, apa jenis? Tool yang anda pakai adalah untuk market type apa? Jangan main pakai je. Anda kena tahu apa jenis tool yang anda pakai untuk market jenis apa. Ikut sesi Imran ceritakan benda-benda ni. Dalam ni indikator tu adalah untuk apa? Tool tu untuk apa? Faham? Dapatkan Jadi teknik anda, tool-tool yang dia ada adalah untuk market type apa? Anda cuma trade bila market type itu dijangka berlaku. Contoh, kenapa kita cari peluang dekat euro US dollar ataupun gold kat sini? Sebab kita nampak dah ada trend yang tak lengkap. Contoh dia di sini, kita masih tak lengkap. Okey, kita masih tak lengkap. Kita jangkakan ini akan buat kepada 100%. Boleh? Jadi, kita ada high, low, lower high, lower low. Kita ada trend yang tak lengkap. Cantik dia kalau dia buat satu lagi low, dan kita ada 5. Tu cantik dia untuk gold sebenarnya. Ataupun even kepada euro US dollar. Jadi kita cuma menjangka ini adalah trending, yang tak lengkap lagi. Euro US dollar contohnya, benda yang serupa. High, low, lower high, dan kita dah ada lower low. Kita dah ada trend dalam shorter cycle. Anda faham bahawa anda sedang trade kepada correction, tu boleh lengkap bila-bila. Cantik dia kalau ini buat macam ni. Tu cantik kepada high di sini. Sebab sini ada 5. Tu cantik lah. Ini adalah untuk agresif, untuk shorter term, untuk 2 ni. Tu shorter term entry. Okey, jadi identify teknik anda market apa. Kalau nak trade dalam momentum, momentum tu wujud apabila kita melihat kepada trend. Faham? Jadi, identify market anda apa. Itu benda pertama. Okey? Jadi, adakah anda trade kepada trending market ataupun sideway market? Of course, ni ada pecahan-pecahan dia. Nanti kita akan sentuh benda-benda ni. Tapi ada identify dulu. Nombor 2. Apa situasi yang wujud untuk anda buy, long atau short dalam pasaran? Apa situasi yang wujud membolehkan anda untuk enter dalam pasaran, mengambil satu posisi dalam pasaran, sama ada long ataupun short? Okey? Ini adalah arah, direction. Okey, market type tu dah wujud, dan anda akan pilih direction ke mana, atas ataupun ke bawah. Nombor 3. Apa kaedah entry yang anda guna pakai?
Adakah anda menggunakan kepada limit order, market order, ataupun stop order? Adakah entry anda menunggu kepada level sahaja? Kalau level sahaja, dia sesuai kepada limit dan stop order, ataupun anda kepada confirmation. Bila candle terbentuk, bila ada satu confirmation terbentuk, contohnya seperti engulfing ke apa ke, then anda akan entry bila at market apabila kita dah ada formation berkenaan lengkap. Okey, tuliskan benda-benda ni untuk teknik anda. Boleh Ustaz? Okey, the moment anda dah identify kat mana tempat anda nak entry tu, kena ada benda ni. Sebab tanpa benda ni, teknik anda tak akan dapat guna pakai. Initial, SL dan TP. Sebab ini akan menentukan risk reward. Kita letakkan sebagai exit dahulu lah. Exit. Benda ni kena ada dalam teknik anda. Kalau ada entry, lepas tu kita cari stop loss kat mana, TP kat mana, baru nak cari. Letak entry dulu. Teknik macam tu tinggalkan. Saya bagi tahu betul. Tolong tinggalkan teknik macam tu. Okey, masuk entry dulu, baru cari stop loss TP kat mana. Sebab apa? Risk reward. Sebab apa? Position sizing. Anda tak akan dapat guna, nak guna 1%, 2%. Macam mana anda nak tentukan? Dia tak akan dapat dikira. Faham tak? Ataupun teknik semua tempat 30 pip, semua tempat 60 pip. Lepas tu dia trade satu gold, satu euro US dollar, satu EJ, satu euro GBP. Tak sama. Exit kena ada, sebab ini akan menentukan risk serta reward ratio. Anda tak berjaya sebab teknik. Teknik anda tak bagus pun, 5%, 10% sahaja hit anda punya target. Kalau anda faham mengenai risk reward, anda masih boleh buat duit. Masalahnya orang tak akan tahan tengok banyak merah. Faham tak? Tapi kalau anda punya psikologi yang kuat, disiplin yang tinggi, dan anda faham teknik anda 10 kali entry, 9 kali kena stop loss, 1 kena TP cukup, anda gunakan risk reward ratio yang tinggi, boleh buat duit. It's nothing about teknik. Tak ada benda salah. Dia salah kalau benda ni tak ada. Tak payah kena letak stop loss, nanti market ambil. Kan? Saya kalau dengar orang sebut benda tu kan, tahu dah. Dah tahu dah. Terus tahu. Automatik tahu. Tahu. Apa yang saya tahu, anda pun tahu. Jangan dengar. Jangan dengar. Ceritalah macam mana pun. Jangan dengar. Okey? TP nantilah kita cukup, baru kita ambil. Siapa nak bagi 30 pip? Tak ada. Initial nampak katakan kat situ, initial. Sebab kita akan alihkan stop loss, alihkan TP, iaitu kepada management, managing position. Apa syarat-syarat untuk anda alih stop loss anda? Bukannya alih tak pernah alihkan makin besar. Dia nak kena, kenalah dia. Jangan alih kepada makin jauh. Tak ada. Dia kena stop loss, kenalah nak buat macam mana. Itu memang sebahagian daripada teknik anda. Maksudnya teknik anda berjaya menghadkan loss anda. Itu je. Itu je.
teknik anda berjaya menghadkan, melimitkan loss anda. Faham? Bukannya semua nak alih. Itu saya nampak benda tu. First, faham orang tu tak dapat trade. Simple je. Sebab dia sayang dengan posisi. Yang rugi, nampak rugi $1 pun terasa, rugi $5 pun terasa, rugi $100 pun terasa. Jangan trade. Berapa yang tak terasa? 10%. Trade 10% je. Kalau kena stop loss, hilang 10%. Kalau untung, anda tak cuba buat 1000 daripada loss 10%. Kan? Buat benda logik. Benda yang anda boleh bagi tahu kat jiran sebelah, oh, okey lah, biasa. Jangan cuba buat benda luar biasa dalam trading ni. Jangan cuba buat benda luar biasa. Nak buat benda luar biasa boleh bila dah untung. Gunakan duit market. Ada cara dia. Jangan guna duit asal. Dan anda memang plan. Tu yang dalam slide dulu tu ada benda tu. Bilanya anda nak start buat magic. Nak buat magic boleh. Okey, macam mana? Anda akan kecilkan SL ataupun anda nak besarkan TP. Ataupun satu lagi adalah anda akan manual close. So kalau anda buat benda-benda ni, anda akan buat dia berulang. Manual close contohnya sebelum news, ataupun tiba-tiba kita ada satu yang menyebabkan sasaran kita bertukar, struktur pasaran kita bertukar. Apa condition dia? Tuliskan kepada teknik anda. Faham? Kepada 5 benda ni, tuliskan. Buat dia untuk 3 teknik. Ustaz Jebeng, jangan cuma 3711. 3711 market sideways dia tak bagus. Hancur dia. Masa market sideways, anda nampak index sideways, dolar sideways, ada masa anda pakai 3711, hancur. Anda nampak semua tengah correction, dolar tengah correction, index tengah correction, semua tengah correction dalam corrective cycle. Itu ada berlaku. Dia tak boleh dia 3-3 trending. Itu tak boleh. Salah satu ataupun 3-3 dia buat correction, boleh. Yang tak boleh 3-3 dia buat motif. Itu tak wujud. Itu tak wujud dalam struktur. The thing is, kita kena definekan kita. Sebab itu anda kena faham makna duit yang anda letakkan. Faham Sumbi? Ni kadang-kadang kita dengar orang cerita marketing, tak ada duit, tak boleh, boleh je trade. Saya simple, tak ada duit jangan trade. Kita tak boleh ambil risiko kepada duit yang kita cuma ada berapa dolar tu, kita nak depo. Kalau itu dah hilang, habislah aku. Macam mana anda trade? The moment anda letakkan duit, pastikan anda tak ada attachment kepada duit yang anda trade tu. Faham? The moment anda attach, maksudnya anda boleh hilang dia. Trading adalah risiko, itu je. First, samakan perkataan trading tu kepada risk. Bukannya you have to take the risk, then you see the opportunities. Bukannya cerita opportunity dulu, trading kau kaya, habis. Itu cerita kartun. Dan saya tak nampak siapa-siapa yang akan kata tak dengan kenyataan berkenaan. Betul? Trading first thing adalah risiko. Cerita bulan bintang kaya saja tak payah. Jangan ikut seri saya, buang masa anda. Kita cerita yang betul.
yang logik. Tak payah cerita yang pelik-pelik. 100 jadi 1 juta. Ya, itu boleh berlaku sebab kita menggunakan leverage. Tapi sebelum nak cerita risiko, sebelum nak cerita profit, cerita dulu risiko yang wujud. Itu benda yang pertama yang anda kena tekankan. So, definekan dan pastikan anda buat sistem 1, sistem 2 dan sekurang-kurangnya kepada 3 sistem, 3 teknik. Buat benda ni untuk 3 teknik anda dan dapatkan parameter untuk kesemua 5 ni. Test dia dulu. Demo, tak ada feeling. Suruh orang tu sponsor akaun anda. The moment orang tu kata, apa kau guna demo kan? Sebab trading supposedly tak ada feeling. Bohong kalau kata memang tak terasa. Bohong. Sebab apa-apa hal tu pun itu duit. But anda limitkan risiko. Jangan test benda dengan benda yang anda tak tahu lagi. Test out dia, demo dia. Orang kata demo tak ada feel, suruh dia sponsor account. Sama ada itu orang broker ke, itu IB ke, itu kawan ke, itu nenek ke, itu apa ke. Kalau dia kata apa kau buat demo, berbulan-bulan kau buat demo. Demo tu untuk kita dapat parameter sistem kita. Kita nak tahu prestasi dia, apa yang kita nak tahu. Nombor 1, sebab ini akan menentukan model size posisi anda. Tolong start buat benda ni sekarang. Sebab the moment kita buat kepada model size posisi nanti, bulan 7 nanti, kalau anda tak buat benda ni, anda akan ketinggalan. Anda akan ketinggalan. Tolong start buat benda ni sekarang. Boleh Ustaz? Rosdi? Galih? Sunbi? Yang pertama, test out 3 teknik. Apa juga teknik anda? Nombor 1, dapatkan parameter yang berikut. Apakah tradable setup yang wujud? Tradable setup mungkin banyak. Mungkin banyak, berpuluh-puluh. Tapi berapa yang actually anda execute? Mungkin satu hari tu trading saja, duk 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ada duk entry. Ada set up lagi, entry. Ada set up lagi, lebih lower time frame, masuk lagi. Mungkin. Tapi mungkin ada beratus. Tapi anda cuma trade 3 saja. Letakkan. Basically, simpan journal lah untuk trade, untuk ni. Buat satu Excel. Saya dah letakkan macam-macam, dah ada dekat apa? Dekat folder. Pergi tengok. Macam-macam dah ada kat situ, macam-macam Excel. Siapa yang tak tahu lagi, saya dah letakkan benda-benda ni. Full dia. Full dia. Notes dan market outlook ini. Mana? Excel, position sizing. Okey, semua ni. Baca dia, macam-macam ada. Buat dia benda ni apa? Journal, trade system update. Nah, tuliskan dia. Tuliskan. Satu-satu ni dah buat. Summary dia semua ada. Rekodkan. Saya dah letakkan Excel ni. Macam mana rupa dia, main dengan dia. Okey, macam-macam. Ada banyak dalam tu. Anda punya prestasi dalam trading bukannya kepada teknik. Prestasi kita dalam trading sebenarnya berapa banyak kepada position size. Anda test out sistem, dapatkan benda ni. Sambil tu ada test out mungkin demo 1, demo 2. Anda trade pakai dia, tapi anda rekodkan dalam Excel yang berbeza. Faham tak? Anda boleh guna satu demo account 100,000, tak kisah.
Lepas tu anda buat Excel tadi, buat untuk 3. Ni teknik 1, teknik 2, teknik 3, test. Tak perlu buka banyak-banyak demo, buka 1 je. Boleh? Anda sedang test tapi rekodkan. Itu guna saya bagi Excel tu. Lepas tu position sizing. Mungkin ada yang sistem 1 ni position sizing 1, position sizing 2, position sizing 3. Rekodkan dekat Excel. Boleh? Ni mungkin position sizing 1, position sizing 2, position sizing 3. Rekodkan dekat Excel. Dan sistem 2, sistem 3. Basically anda ada 9 set. Buat yang ni macam ni. Macam mana nanti? Okey, buat yang ni trading journal. Okey. Lepas tu anda kopikan benda ni, save dalam ataupun anda buat dekat sini. Kopikan. Tambah sheet dia, faham? Bila real trade drawdown tukar demo account, itu catat dalam satu expectancy, ya kali. Anda ada running untuk satu position, untuk satu sistem. The moment expectancy dia naik, sebabnya tujuan dia, anda nak dapatkan expectancy sistem anda. Tradable setup. Nombor 2 adalah R multiple. R multiple ni risk multiple. Katalah anda setiap trade tu mula-mula anda trade dengan jumlah yang sama. Satu entry, semua kalau kena stop loss hilang 100 contohnya. Hilang 500, tak kisah, anda guna demo. Okey? Katalah anda buy 1 bulan, anda dah dapat 5,000. Satu kena stop loss 500. 5,000 tu bahagi dengan bagi dengan berapa kali entry, dengan berapa risk anda akan dapat R multiple dia. Dan anda boleh bahagikan dengan jumlah entry, dan anda akan dapat expectancy untuk sistem tu. Rekodkan, start buat. Sebab the moment kita masuk, sebab tu anda nampak selama ni 2 tahun ni, saya bila sentuh modal saya seperti saya sentuh sekali lalu. Sebab saya banyak cerita benda ni sekarang ni. 3 tahun ni saya duk cerita benda ni. Kalau anda pergi tengok video lama, saya banyak sentuh mengenai benda ni. Okey? Teknik apa bagus? Semua teknik yang anda ada, test dia. Expectancy. Bila anda dah dapat benda-benda ni, dan nombor 4, winning percentage. Basically, anda nak faham nature of your system. Ada lagi pecahan-pecahan dia kepada continuous berapa kali stop loss berturut-turut, berapa kali TP berturut-turut. Tak. Itu cuma faham nature sahaja. Biasanya dia tak lebih daripada 5 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut. Ini satu position full margin, cerita dia. Hilang, depo balik. Dah ada buat benda tu. Tak ada beza dengan yang tu, tak ada beza dengan beli nombor tau. Ada duit aku beli nombor, ada duit aku trade. Full margin. Sama lah. Apa bezanya? Berjudi ke? Ya, ya. Saya simple. Benda simple. Kita letakkan simple lah. Ada. Tak ada. Apa beza dia?
Dah lah buat benda tu. Tak. Okey, dapatkan benda-benda ni untuk sistem anda. Now, daripada sini, bila anda ni, dan sebelum masuk model size posisi, anda testkan. Bila anda buat dekat demo, testkan dia dengan 3 sistem. 3 position sizing model. Saya kongsikan banyak kat sini. Boleh Nabil? Yang ni dari WhatsApp. Ada lagi pecahan dia, tapi saya cuma kongsikan kepada anda sebab dia lagi dalam. Saya cuma kongsikan kepada anda apa yang perlu dibuat. Rashidi, saya cuma kongsikan kepada anda apa yang perlu dibuat. Kalau saya nak kongsikan R multiple expectancy, dia ada pecahan-pecahan lagi. SQN lah, apalah kan. Sabar dulu. Sekarang ni anda cuba buat apa yang saya cuba kongsikan apa yang perlu dibuat. Sebab kalau kita cerita pasal SQN, System Quality Number, dekat sini. Sini dah ada dah. Sini dah ada lagi. Risk reward. Ada banyak lagi. Kepada winning percentage. Dia ada banyak lagi pecahan dia. Tapi saya cuma kongsikan kepada anda apa yang perlu dibuat saja. Sebab anda tak dapat ambil prestasi orang lain yang guna trading teknik tu. Sebab mistake kita tak sama. Faham? Mistake kita tak sama. Pengalaman kita tak sama. Satu, anda tak dapat minta orang lain punya prestasi. Tak dapat. Tak dapat. Anda buat dia. Kalau selama ni anda trade dan tak lagi boleh mengharap kepada trading ni, berhenti dulu trade. Tolong buat benda ni. Jangan buang masa anda, jangan buang duit. Kalau anda betul-betul serius, tolong buat benda ni. Saya bukan seorang yang bulan bintang nak cerita. Tak ada. Kita cerita apa yang perlu dibuat. Macam mana kita nak repair balik. Jangan habiskan duit. Letak depo sambil trade, sambil aku belajar ni, trade lah sikit-sikit 100. Tak payahlah. Itu membina habit yang tak elok. Faham? Tak payah. Rugi lama. Kita buka lembaran baru. Buat benda-benda ni. Sering kita selalu dengar juga benda ni kan. Bukan tak pernah dengar kan, betul tak Rashidi? Simpan journal, simpan. Berapa ramai yang boleh buat? Saya kongsikan. Nak buat journal dia macam mana. Saya letakkan semua dalam tu. Cuma nak buat tak buat dia lagi. Sekali tinggal cerita nak buat tak buat dia lagi. Kan? Itu dia. Jadi itu cabaran kepada anda semua. Anda nak tukar, saya letakkan apa jalan dia. Tinggal anda nak buat tak buat dia lagi. Itu je. Okey? Saya lebih suka topik ini daripada topik market dynamics. Itu cuma teknik. Hebat mana pun dia bukannya apa? Position sizing. Tertusuk pisau. Dia sepatutnya tertusuk lebih dalam lagi. Kalau dapat parang. Sebab kita ingat bidang ni simple. Tak. Kita berperang dengan diri kita. Tak ada cerita 500 $100 tinggal dulu. AC Milan. Tak ada orang boleh bagi tahu anda berapa sebenarnya anda nak guna duit. Sebab makna duit tu cuma anda yang tahu. Betul tak AC Milan? Kalau 100 tu duit jumpa tepi jalan, buat apa trade win 5% je? Win lah 5 juta. 5 juta persen. Kalau duit tu kita simpan setahun-tahun, $100 tu banyak. Betul tak AC Milan? Jadi tak ada orang boleh bagi tahu anda macam mana anda nak guna duit anda. Tinggal dulu. Boleh AC Milan? Tolong buat benda-benda ni dulu. Kalau orang tanya, kalau kau trade satu entry,
Kalau letak $10 kena stop loss, hilang $10, dapat berapa? Average. Tak dapat jawab, market bukan kita punya, stop dulu. Itu ekspektasi. Kalau tak dapat jawab benda tu, boleh? So, itu menentukan adakah sistem anda boleh mencapai objektif. Now, daripada ini, barulah anda boleh dapatkan nak buat objektif. So, kita tahu kita ada satu sistem yang kita tahu secara biasanya dia boleh buat banyak ni. Kalau anda tak tahu, macam mana kita nak yakin kepada teknik tu? Sebab tu bila trade, anda duk tengok chart. Kata pakai teknik, tapi tak percaya. Duk tengok je naik turun. Tolong buat benda-benda ni. Sebab the moment kita masuk bulan 7 nanti, saya bagi tahu awal sekali bulan 2. Anda ada masa lebih kurang 4 ke 5 bulan untuk buat benda ni. Ya, betul. Dia tak ada cerita newbie, oldbie, tak ada cerita benda tu AC Milan. Semua trader dekat market sama je. Anda ingat Soros masuk, position dia lain ke? Sama kan? Dia ada buy, ada sell, tu je. Simple. Bawah 10,000 buka mikro. Sebab apa? Apa beza mikro? Anda masuk 0.1 dekat apa? Dekat standard Anda masuk standard, Anda masuk 0.01. Okey? Anda masuk mikro. Mikro 0.1 berapa lot? Sama dengan 10 sama dengan 1 berapa lot? 1, 2, 3. Sama dengan 10 lot dekat mikro kan? Betul? 10 lot The thing is, kalau position sizing anda kata, position ni kalau loss $50, 0.01 bila anda ngamkan kepada satu tempat stop loss, kan, mungkin dia adalah $51, tapi ataupun kurang $49. Perasan tak benda-benda ni? Tapi kalau anda guna mikro, anda boleh mainkan 0.3 ataupun 9.98. Faham? Tak ada 10 pip, 1 pip, 1 sen. Siapa cerita benda tu AC Milan? Mana ada? 1 pip value tak sama. Itu mungkin untuk EU. Anda try buka itu untuk EJ, sama tak? Gold? Sama. Index? Sama. Mana ada? Pip value tak sama. Micro XM 0.10, 1 pip, 1 sen. Mana ada? EG tak sama. Dia kepada belakang ni, kepada code currency. XXX US dollar, GBP, Euro GBP, GBP AUD. Mana sama? 1 pip. Mana ada? Salah. Itu tahun 70-an kira. Mana ada? Pip value tak sama. Dia bergantung kepada code currency yang belakang ni. Sebab tu anda guna semua position dengan lot yang sama, stop loss yang sama, market tak sama bentuk, itu salah. Dalam position sizing ada benda betul, ada benda salah. Benda tu salah, saya sebut salah. Faham? Tengok EU stop loss 30 pip contoh.
Anda masuk GA, stop loss 30 pip. Try buka. Sama tak dollar value dia? Sama tak? Suatu cara tu tak betul. Faham? Cara ni tak betul. Dia tak sama. Jadi, ada benda betul, ada benda salah. Kalau salah, saya kata salah. Ni tak tahu kira lot size. Tu cara tu tak tahu kira lot size. Tak sama. Pasal tak? EJ lain, EU lain, anda trade GA lain, anda trade ni tak sama. Dia tak sama. Sebab itu gunakan mikro. Gunakan mikro. Anda boleh custom size lot anda dengan lebih cantik. Faham? Anda boleh custom kan. Depo 100 buka standard. Gila apa? Saya tengok, aduh, dah lah tak ngam. Saya stop loss dia tak ngam. Jumlah equity diguna tak ngam. Jadi dalam pembentukan minda pedagang atas talian, sebab besok kita akan masuk topik berkenaan, saya akan sentuh benda-benda ni lebih mendalam. Jangan miss. Sebab kita akan mula sentuh sikit-sikit, tapi mendalam dia nanti bulan 7. Bulan 7 nanti baru kita lebih mendalam. Sebab itu kita ada peak value calculator. Tu cara tu salah. Ada benda betul, ada benda salah. Kalau salah, saya sebut salah. Depo 1000, guna buka lot macam ni, 1%. Mana ada? Tak sama. Sebab itu anda kena tahu kat mana stop loss. Teknik anda kena ada cara untuk letak stop loss, baru dapat kira berapa lot size. Kalau teknik anda tak ada cara kira stop loss, semua guna 30 pip, semua guna 50 pip, semua guna 60 pip, tolong fikir balik. Kaedah tu tak dapat diguna pakai untuk position sizing model. Ya, 1%, 2%, 1%, 2%. Semua 30 pip, EU, EJ, EG, semua trade. Itu tak betul. Pasal tak berani S9, pergi tengok balik. Kalau tak percaya, pergi tengok balik apa saya katakan. Okey? Kenapa anda nak buat ini? Tolong ambil screenshot benda ni. Kita akan expand benda ni pada esok. Okey, kita akan expand topik ni pada esok. Sebab daripada sini kita akan buat kepada objektif. Kita akan expand besok. Kita akan start buat untuk portfolio. Portfolio. Kita expand benda ni besok. Okey, dah masa. Terlebih masa. Okey, kita akan ceritakan mengenai portfolio. Tolong start buat kepada benda ni. Tuliskan dalam sistem anda macam mana anda masuk dan semua ni tuliskan kepada teknik masing-masing. Okey? Kita akan masuk lebih mendalam lagi, tapi akan lebih dalam lagi bulan 7 nanti. Sekarang ni kita kenalkan dahulu. Tolong buat. Anda nak mula berubah kepada dagangan anda nak disiplin, nak jaga emosi. Bukannya trade pergi tenung cat.
Itu orang tak yakin kepada teknik. Bila the moment anda tak yakin kepada teknik, kenapa anda pakai? Simple soalan dia. It's all about managing the risk. It's all about managing the use of equity. Sama macam berniaga, sama je. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam 8 nanti untuk kita punya topik kepada Pick of the Week. Pada jam 8 nanti bersama saya dan host Jawahir. Kita ada sesi Siti Wani. Selepas ni labur sistem, dagangkan sistem anda. Terima kasih, jumpa lagi jam 8 nanti. Assalamualaikum.